Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, Tuan Bilal, para ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengar ni. Dengar elok. Kita kini berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram kita hari ini masuk je maghrib tadi, kita berada pada 12 Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'ata huruf. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, pada hari Dia menciptakan langit-langit dan bumi. Daripadanya, yakni daripada 12 bulan itu, arba'atun huruf. Ada 4 bulan yang digelar sebagai bulan haram. Ada bulan haram, maksudnya yang bulan-bulan Islam yang kita sambut ni, ada 4 bulan haram. Haram itu apa? Haram boleh difahami dengan makna bulan yang dihormati. Haram maknanya haram melakukan perkara-perkara yang merosakkan bulan ini. Itu makna haram. Jadi ada 4 bulan yang haram, iaitu bulan Muharram. Yang pertama sekali Muharram, lepas itu Rajab, lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia ada 3 yang betul-betul: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lepas tu tengah-tengah iaitu bulan Rajab. Nabi SAW juga sering melebihkan bulan Muharram daripada bulan-bulan yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, Dia melebihkan sebahagian bulan ke atas bulan yang lain. Begitu juga dengan Nabi. Ada Nabi yang boleh bercakap dengan Tuhan. Siapa? Iaitu Musa, Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Demikianlah kami melebihkan sebahagian rasul-rasul di atas sebahagian yang lain. Di kalangan mereka ada yang bercakap direct dengan Allah. Bukan semua Nabi dapat bercakap direct dengan Allah, tak. Tetapi Nabi Musa dapat bercakap direct dengan Allah. Baik. Jadi yang kita sebut tadi, Nabi Muhammad ini sering melebihkan bulan Muharram daripada bulan-bulan haram yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Afdalus siyam, sebaik-baik puasa, ba'da Ramadan, selepas daripada bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, yakni bulan Allah Al-Muharram. Dalam hadis ni kita boleh ambil faedah, istifadah daripada hadis ni beberapa perkara. Perkara yang pertama, kalau kita ini seorang yang suka berpuasa, Isnin puasa, Khamis puasa, Jadi kalau kita memang jenis orang-orang yang rajin berpuasa, maka ini adalah bulan yang terbaik untuk kita berpuasa. Jadi bagaimana puasa yang boleh kita amalkan pada bulan haram ini? Paling maksimum yang pentingnya jangan 30 hari straight ataupun 29 hari terus kita berpuasa, kerana ini bukan petunjuk daripada Nabi SAW. Nabi SAW tak berpuasa pernah melainkan bulan Ramadan sahaja. Jadi bulan Ramadan, selain daripada Ramadan kita berpuasa, kita boleh puasa banyak di dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang Allah suka. Baik. Jadi puasa jenis apa yang boleh kita buat? Antaranya puasa Daud. Contohnya lah puasa Daud, yakni sehari puasa, esok tak puasa, lusa pula puasa.
Lepas tu puasa tak puasa, puasa tak puasa. Itu adalah puasa Daud. Kalau kita nak memperbanyakkan puasa, sembang lah ni kan. Boleh ke kan? InsyaAllah di kalangan tuan-tuan ni, mungkin kita doa-doa, mungkin di kalangan ni ada orang yang begitu kan. Maksudnya dia puasanya. Jadi kita berkawan dengan orang macam ni, insya-Allah keberkatan akan datang sikit kepada kita. Okey. Selain daripada tu, apa lagi puasa yang boleh? Maksimum tadi puasa Daud kan. Sehari puasa. Boleh tak sehari puasa? Hari ni puasa, esok puasa, lepas tu tak puasa. Boleh kan? Puasa tak puasa boleh. Tak ada masalah. Bukan semestinya puasa tak puasa kan. Sebab ini adalah bulan haram dan sunat kita berpuasa dengan banyak kan. Baik, tapi cuma jangan straight lah. Seminggu, 2 minggu tahu ya. Kalau boleh janganlah kan. Kita ada hari yang berbuka, ada hari yang kita puasa. Itu puasa Daud. Lagi satu, puasa ya yang ada puasa Daud ni. Solat tak ada puasa. Solat Daud tak ada. Hari ni solat, esok tak solat. Itu tak ada. Solat tak ada, solat Daud. Puasa. Okey. Selain daripada puasa Daud, apa lagi yang boleh kita puasa? Kita boleh berpuasa pada hari-hari putih di dalam bulan Haram. Yang ni hari ni 12. Hari putih adalah setiap 13, 14 dan juga 15 di dalam bulan Haram. Kita boleh berpuasa 13, 14, 15. Ini adalah sunnah yang Nabi buat dulu. Nabi SAW amalkan 3 hari di dalam sebulan, terutamanya hari-hari putih. Hari-hari putih 13, 14, 15. Baik. Selain daripada itu, yang lebih utama daripada puasa Daud dan juga puasa hari-hari putih, puasa yang lebih utama ialah puasa Ashura, puasa hari yang ke-10. Hari ni dah kata boleh dah kan, dah terlepas dah. Jadi puasa Ashura yang kita puasa, sama ada kita puasa 9 dan juga 10, ataupun kita puasa 10 tu dengan seboleh. 10 seboleh. Kalau tak boleh juga hari tu, patutnya kita puasa at least puasa 10. Jadi apakah sejarah puasa Ashura ni? Ashura ni apa? Ashura ni bukan bubur tuan-tuan. Bubur Ashura kan. Bukan bubur. Ashura itu datang daripada perkataan Asyara, 10. Ashura maknanya yang ke-10 di atas wazan fa'ula dalam bahasa Arab. Ashura ada banyak, ada beberapa perkataan. Tak banyak perkataan ini dalam bahasa Arab. Ashura, Tasu'a, Hadusya, tak banyak. Ashura yang ke-10. Jadi Nabi SAW dalam sebahagian riwayat dikatakan Nabi pernah berpuasa sebelum dia berhijrah ke Madinah. Tapi ada dalam riwayat yang lain yang lebih sahih menunjukkan Nabi sebelum tu tak puasa. Nabi pergi ke Madinah. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi nampak orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada hari Ashura ni, 10 Muharram. Lalu Nabi pergi kepada orang-orang Yahudi ni. Nabi tanya, "Ma hadza? Apa kau buat ni? Nampak macam baik hari ni, apa buat ni?" Lalu orang-orang Yahudi kata apa kepada Nabi? Orang Yahudi kata, "Hadza yaumun salih." Hari ini adalah hari yang baik. Najjallahu fihi bani Israel min aduwihim. Allah telah membebaskan Bani Israel daripada musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa. Lalu Nabi Musa berpuasa. Lalu sebabkan Nabi Musa bersyukur kepada Allah kerana Bani Israel, yakni umat yang diutuskan Nabi Musa kepadanya, selamat daripada musuh. Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Nabi Musa berpuasa pada hari ke-10. Lalu Nabi SAW dengar, dia kata, "Oh, kau orang puasa Lalu Nabi kata, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak untuk ikut Musa daripada kamu semua. Sebab aku adalah yang betul ikut Musa adalah aku, bukan kamu. Kamu selewengkan agama ni. Mereka asalnya adalah mengikut Nabi Musa, tapi dia orang dah selewengkan agama ni supaya ikut selera dia orang. Jadi Allah turunkan Nabi Muhammad dengan syariat yang baru. Nabi kata, "Aku lebih berhak ikut Musa daripada kamu." Jadi apakah sejarahnya, apa yang dibebaskan Bani Israel daripada mereka itu? Iaitu mereka dibebaskan daripada
cengkaman Firaun. Jadi hari yang mana Firaun kejar mereka, yang masuk ke dalam laut tu. Jadi sebelum daripada kita cerita tu, apa sebenarnya Bani Israel ni siapa? Bani Israel ni siapa? Israel nama bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Kita kena tahu Israel ni, kita kadang-kadang Israel habis hancurlah Israel kita katakan. Sedangkan Israel nama lain bagi Nabi Yaqub alaihi salam. Yaqub. Nabi Yaqub juga dipanggil Israel namanya. Kalau dari segi bahasa Yahudi tu dikatakan maknanya Isra, maknanya hamba, Il itu Allah, hamba Allah. Israel. Baik. Israel ni macam mana? Firaun dengan Israel ni kat mana yang kena apa ni? Laut tertutup tu dekat mana? Dekat Mesir kan? Dekat Mesir kan? Tapi bagaimana Bani Israel ini boleh sampai dekat Mesir? Kerana asalnya Nabi Yaqub alaihi salam berada di Palestin. Asalnya Yaqub ini tinggal di Palestin. Bila agak-agaknya dia orang ni pindah ke Mesir? Bila agak-agaknya anak-anak, jadi Bani Israel maknanya anak-anak Yaqub lah. Anak-anak Israel, anak-anak Yaqub. Bila dia orang sampai ke Mesir? Agak-agak tuan-tuan. Ingat tak peristiwa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kena tangkap dengan adik-beradik dia, kan? Tangkap adik-beradik dia cemburu sikit sebab dia nampak Nabi Yusuf ni, Nabi Yaqub macam sayang lebih dekat Nabi Yusuf. Jadi adik-beradik ni cemburu, tangkap dia, bubuh dia di dalam perigi, lepas tu ambil baju dia, kata Yusuf ini kena makan dengan serigala. Ingat kan? Jadi Nabi Yusuf yang masuk dalam tu dijumpai oleh orang, ditangkap oleh orang, dibawa ke Mesir. Itulah kali pertama orang Israel masuk ke dalam Mesir. Jadi Nabi Yusuf kena tangkap, lepas tu kena penjara, lepas tu kena dilepaskan daripada penjara, jadi khazin ataupun menteri kewangan ataupun menteri di Mesir. Jadi lepas tu adik-beradik dia datang di kalangan Bani Israel, tinggal di Mesir, dan daripada situlah bermulanya Bani Israel ramai di Mesir. Jadi Mesir asalnya negara yang subur, negara yang agak subur, banyak sungai, banyak, jadi ada tumbuh-tumbuhan yang baik. Tapi ada satu hari raja mimpi. Ingat tak raja tu mimpi? Dia kata di dalam surah Yusuf, dia kata Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'u ijab. Bagi tahu aku apa mimpi aku ini yang 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam tafsirkan mimpi itu. Dia kata 7 tahun Mesir akan subur dan 7 tahun lagi akan kemarau, kan? Ingat tuan-tuan cerita ni kan? Jadi disebabkan Yusuf punya cadangan ini, jadi raja simpan tahun yang subur tu, raja simpan makanan dengan baik di dalam simpan dia. Jadi untuk provide masa kemarau tu. Disebabkan perancangan Yusuf inilah Mesir kekal menjadi negara yang maju, subur, aman. Kalau tak kerana Yusuf punya idea tadi, nescaya Mesir sudah lama terkubur. Maksudnya Mesir dah tak ada apa, 7 tahun tak ada hujan, tak ada makanan. Disebabkan Yusuf ini punya idea, selamatlah Mesir. Baik, selepas beberapa lama tampuk pemerintahan Mesir diambil oleh Firaun. Ramses yang keberapa pun tak tahulah, Quran tak beritahu. Jadi sejak daripada itu Mesir mula menjadi teruk sebab ada Firaun. Mesir makin maju dari segi ekonomi, maju, kaya, tetapi disebabkan dia ini melampau melawan Tuhan sampai dakwa diri dia adalah Tuhan. Dia tindas Bani Israel. Jadi kenapa dia tindas Bani Israel? Kerana Firaun bermimpi kuasanya akan dirampas oleh seorang budak di kalangan Bani Israel. Lalu dia bunuh anak-anak Bani Israel.
Dia bunuh, dia bunuh yang takut kamu. Akhirnya macam mana cerita Nabi Musa tu? Mak dia buh dalam sungai, hanyut sampailah ke istana Firaun. Firaun yang nak selamatkan kuasa bunuh, yang apa? Yang dia nak bunuh itulah yang dia bela. Kan? Nabi Musa akhirnya jadi putera di dalam istana dia. Dia jadi putera dalam istana dia. Akhirnya Nabi Musa yang nak lawan Firaun tu siapa? Yang dia bela itulah. Jadi pada hari setelah lama Firaun tak berapa suka dengan Musa ni sebab dia nampak baik sangat dengan Bani Israel. Kan Bani Israel ni keturunan dia. Jadi dia baik. Satu hari dia ni keluar, dia nampak ada Bani Israel bergaduh dengan orang Mesir. Dia pukul orang Mesir tu mati. Akhirnya Firaun terkejut. Firaun dengar berita ni, Firaun arahkan askar-askar dia untuk buru Musa. Jadi Musa lari ke Madian. Jadi di Madian itu dia berkahwin. Lalu di situ dia dapat firman Allah. Allah kata, "Izhab ila Musa." Pergilah engkau. Kan maksudnya dia ni lari daripada Firaun. Sampai kat Madian, dia dah kahwin dekat Madian. Allah SWT arah pergi balik kepada Musa. Innahu tagha. Sungguh dia melampau. Jadi dakwah balik dekat Firaun. Jadi dia yang lari daripada Firaun datang balik. Jadi setelah dia berdakwah kepada Firaun, dah tunjuk segala mukjizat macam-macam, Firaun masih lagi engkang. Pada suatu hari Firaun siapkan tentera untuk kejar Musa. Sampailah ke laut mati, ke laut merah. Lalu Musa lepas daripada laut merah, tapi Firaun ditenggelamkan oleh laut merah. Jadi hari itu adalah hari yang terbesar bagi Nabi Musa. Jadi disebabkan Nabi Musa alaihissalam terlepas daripada ancaman Firaun, lalu dia bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Lalu kita juga berpuasa pada hari yang ke-10 Muharram. Jadi ini adalah hari yang terbesar. Hari yang mana kita sepatutnya mengikut sunnah Nabi. Baik, itu hari ke-10. Kenapa Nabi puasa 9 dengan 10? Tuan, sebab Nabi SAW, Nabi sebenarnya berpuasa 10 je. Daripada awal dia berpindah di Madinah tu, pada awalnya dia tahu orang Yahudi puasa 10, dia puasa 10. Dia puasa 10 sahaja. 10 puasa 10 sampailah di akhir hayat dia. Di akhir hayat dia pada tahun ke-10 Hijrah lebih kurang. Nabi wafat pada tahun ke-11. Pada tahun ke-10 Hijrah ada seorang sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kita berpuasa ni macam puasa orang Yahudi je. Orang Yahudi puasa, kita pun puasa. Kan macam tak ada beza pun, sama je." Lalu Nabi kata, "Lau ishtu ila qabil." Kalau aku hidup lagi tahun depan, la asumanna tasi'. Nescaya aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Sebab bila Nabi dengar benda tu sama je, Nabi sebenarnya sangat tak suka dia ni sama dengan orang-orang Yahudi. Nabi ni ada satu hadis Nabi kata, "Saffiru wa hammiru wa khaliful yahud." Warnakan rambut warna kuning, warnakan rambut warna merah, wa khaliful yahud, dan bagi lain dengan orang Yahudi. Sebab di Madinah orang-orang ahlul kitab tak warnakan rambut. Jadi Nabi kata warnakan rambut. Tambah-tambah yang dah berputih-putih contohnya tuan-tuan kan. Maksudnya dah boleh warna rambut. Tapi tujuan Nabi bukan apa? Nabi nak bagi lain dengan orang Yahudi, tak mau sama. Sebab tu Nabi suruh warna rambut. Anak-anak kita hari ni tuan-tuan, kalau dia pergi salon tu, dia siap tahu dalil ni. Dia tahu Nabi pun suruh warna rambut, kan? Tapi tujuan Nabi nak bagi lain dengan orang Yahudi. Tiba-tiba anak-anak kita warna rambut, nak bagi sama dengan orang Yahudi buat apa? Jadi tujuan itu sudah lari. Kalau tujuan dia dah sama dengan dia orang, tak payahlah warna rambut. Itulah tujuannya. Tapi warna rambut dahulunya mengikut uruf lah, hidup keadaan. Kalau ikut dahulunya adalah sunnah. Tapi kalau warna rambut itu tak membawa apa-apa, silakan warna rambut, tak ada masalah warna. Tapi jangan pelik sangatlah warna hijau kan. Biru pelik pelik haji ni kan. Mau balik kuliah hadis tu warna hijau pula kan. Pula benda kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi Nabi kata tadi,
Rakaman ni tadi syahrul afdalus siyam, sebaik-baik puasa adalah pada bulan Allah Al-Muharram. Selepas daripada Ramadan, ba'da Ramadan. Kenapa Nabi kata sebaik-baik puasa? Sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan. Sebab tidak ada puasa yang lebih baik melainkan puasa Ramadan tadi. Allah kalau dia wajibkan kita buat, dia sangat suka kalau kita buat. Yang wajib itu lebih Allah. Solat, ada seorang solat maghrib, ada seorang tak solat maghrib, solat sunat maghrib dia. Yang mana Allah suka? Yang wajib. Kita datangi yang wajib adalah lebih utama. Jadi Ramadan tak ada lawannya. Tapi selepas Ramadan, apa yang lebih baik? Bulan apa yang lebih baik untuk berpuasa? Adalah bulan Allah Al-Muharram. Baik, kalau rajin silakan puasa. Baik. Kenapa Nabi kata pula bulan Allah Al-Muharram? Rasa-rasa kenapa Nabi kata macam tu? Sebaik-baik adalah bulan Allah Al-Muharram. Adakah bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syawal, ini bukan bulan Allah? Ini bukan bulan Allah? Yang lain-lain juga bulan Allah. Semua adalah 12 bulan itu adalah bulan Allah. Tetapi bagi contohlah, kita ada anak. Kita ada anak, tuan-tuan, mungkin ada 5 orang, 6 orang anak, kan? Semua anak kita, 6 ni anak kita. Tetapi di kalangan ni, kita suka, ini anak abah, ini anak abah, contoh kan? Ini anak ayah. Apa maksud dia? Maksudnya dia special sikit lah kan, betul tak? Dia ni special sikit. Jadi itulah lebih kurang, walillahil mathalul a'la. Lebih kurang macam itulah makna dia. Maksudnya bulan ini adalah bulan yang Allah suka hamba-Nya beribadah. Jadi apa ibadah dia? Iaitu puasa lah, berpuasa. Kalau tak dapat puasa pun tak apa, bukanlah wajib, tak wajib. Tapi kalau kita ni jenis puasa, saya encourage kita tenaga kita itu pada bulan Muharram ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sambung lagi bacaan kitab kita. Yakni kita nak sambung pada muka surat yang kalau yang ada kitab muka surat yang ke-7. Baik. Itu kita dah habis baca 4 ayat Quran. 4 daripada ayat Quran itu 1, 2, 3, 4. Baik. Hari ini kita nak masuk muka surat 7 itu yang atas sekali tu. Hadis Nabi SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila kita sebut nama Nabi ni, kita selawat lah, kan, tuan-tuan. Sebab Nabi kata dalam hadis Bukhari, Nabi kata al-bakhil, orang yang bakhil itu, man zukirtu indahu, siapa yang aku disebut padanya, walam yusalli alayya, dan dia tak bersalawat ke atas aku. Jadi Nabi, bila kita dengar Nabi tu kadang-kadang lupa kan, tak apalah kan, tapi bila teringat selawat. Nabi SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Hadis ini diriwayatkan, kalau tengok tu hadis tu nombor 2, hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari ma'al Fath. Al-Bukhari ma'al Fath yang di bawah tu nota kaki tu nombor 2 tadi, Al-Bukhari ma'al Fath, maknanya riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga diriwayatkan di dalam Al-Fath tu nama kitab Fathul Bari, yang syarah kepada Sahihul Bukhari, dan juga diriwayatkan Imam Muslim, Bukhari wa Muslim, tapi Muslim dengan lafaz yang lain. Sebelum daripada tu, hadis ini siapa yang riwayat? Kita belajar hadis ni pun kita nak kena tahu siapa yang riwayat hadis ni. Bukhari ni dia last sekali yang ucap hadis Nabi, yang dengar hadis siapa? Sahabat yang dengar. Sahabat bagi tahu dekat tabi'in. Tabi'in bagi tahu dekat tabi'in. Lepas tu sampailah kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ni pun tak jauh dengan Nabi dah, dalam 200-300 tahun je beza dengan Nabi, tak jauh lah, mungkin ada 4-5 orang lah atas tu, Nabi, sahabat. Jadi sanad yang paling penting, yang sanad kita duk ambil, kalau kita dengar anak-anak ambil sanadnya, sanad tu tak penting, sanad tu tak payah pun apa. Sanad yang penting yang ada pada Bukhari ni. Maknanya nak bagi tahu yang ambil itu daripada Nabi, siapa ambil? Lepas Nabi siapa ambil? Sahabat okey. Sahabat semua okey, sebab dia adil. Sahabat takkan tipu atas nama agama, takkan. Itu
Itu sahabat. Tapi lepas daripada sahabat, dah tak okey, dah start tak okey. Tabi'in okey lah, tapi tak berapa nak okey macam sahabat. Lepas itu tabi'in pun mungkin lagi start tak berapa nak okey. Jadi kita nak tahu siapa yang ambil sampai Nabi tu. Jadi kita nak kena sekarang ni, kita nak kena rawi-rawi lain ni payahlah, banyak nama, ribu nama, puluh ribu kan. Kita ambil, kita kena seorang lah, iaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ni tadi. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, tak ada dalam kitab pun, tak apa. Saya bacakan sikit riwayat pasal Abu Musa Al-Ash'ari. Pernah dengar Abu Musa Al-Ash'ari? Pernah biasa dengar Abu Musa. Siapa lagi riwayat hadis yang paling popular? Abu Hurairah, Anas bin Malik kan, macam-macam nama ni. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu meninggal pada tahun yang ke-44 Hijrah. Dia ni adalah orang Zabid. Zabid ini berada di Yaman. Jadi bagaimana dia masuk Islam? Dia ni dah datang ke Mekah sebelum daripada zaman, sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, dia dah masuk Mekah dah. Dia dah datang Mekah, Abu Musa Al-Ash'ari. Baik, jadi bila dia masuk Mekah, dia tak macam kita kan. Kalau kita pergi immigration tu, kita bagi pasport, okey, nak melancong, dia boleh bagi 3 bulan. Orang dulu nak masuk Mekah, dia kena ada satu kabilah yang nak jaga dia. Barulah dia boleh masuk Mekah. Kalau tidak, dia tak boleh hidup kat Mekah. Mana-mana tempat zaman Arab tu lah. Jadi ada satu kabilah yang jaga Abu Musa Al-Ash'ari. Bila Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, bila Nabi diutuskan pada umur 40 menjadi Rasul, dia terus masuk Islam dan dia balik kepada kabilahnya di Zabid. Jadi Nabi SAW suruh dia ni jaga Zabid dengan Adan. Zabid dengan Adan ini berada di Yaman. Jadi kalau orang-orang Zabid dan Adan ni ada apa-apa masalah agama, dia akan rujuk kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi lepas dia masuk Islam pada permulaan Nabi menjadi Rasul tu, dia balik ke Yaman. Jadi kita tak dengar cerita dia lama, tak dengar. Sampailah satu hari dia dengar Nabi dah berhijrah ke Madinah. Lamalah dia duduk dekat Yaman. Jadi orang-orang Yaman pun masuk Islam banyak di tangan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari, dia dengar Nabi dah pergi Madinah, dia pun dengan 50 beberapa orang, dengan 50 orang lebih, naik kapal pergi ke Madinah. Sebab Nabi ajak ni, siapa yang masuk Islam di Mekah semua pindah dekat Madinah. Jadi dia ni ada kat Yaman seorang-seorang dengan kabilah-kabilah. Jadi dia naik kapal, dia pergi ke Madinah. Tapi bila naik kapal tu, ombak laut pukul, akhirnya dia tak sampai Madinah. Dia tersadai dekat Habsyah. Habsyah, pernah dengar Habsyah kan? Di sana dia jumpa Ja'far. Siapa nama dia? Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia, sepupu Nabi SAW ada di Habsyah. Ingat tak sebelum Nabi berhijrah ni, Nabi pernah suruh dah hijrah orang Islam. Masa Tauruk kena tindih dekat Mekah tu, Nabi suruh Nabi kata, izhabu ilal Habasyah fa inna biha malikun la yuslamu indahu ahad. Pergilah, pindah ke Habsyah, pergilah berhijrah ke Habsyah. Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak akan dizalimi seseorang pun di sisinya. Nabi. Jadi orang-orang yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ini ramai yang pergi pindah di Habsyah. Tinggal di Habsyah dengan aman. Nabi waktu Tauruk dekat Madinah, orang Mekah di Mekah, Tauruk orang Mekah tindas. Kan nak keluar pun takut, nak cakap takut, semua takut waktu tu. Last kali Nabi pindah ke Madinah sebab Nabi orang Mekah dah start nak ugut bunuh. Jadi sebab tu Nabi mula berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi teruk kena tekan. Jadi tapi orang-orang yang pindah ke Habsyah ni dia aman sebab di sana ada raja namanya Najasyi. Najasyi itu gelaran dia, nama dia Ashama. Najasyi ni seorang raja Kristian. Bila dia seorang Kristian, dia ini, tapi dia ni ada sikap yang baik, iaitu adil. Bila dia adil, dia senang nak masuk Islam.
Bila dia adil ni, orang yang baik ni kita tengok kadang-kadang dia tak masuk Islam, tapi insya-Allah Allah akan guide dia. Kalau kita ajar dia, insya-Allah dia mudah. Kalau dia memang baik orang ni. Seperti mana Ashamah ataupun Najasyi ni tadi. Lalu dia ni tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia berutus surat dengan Nabi, utus surat, hantar surat dengan Nabi. Lepas tu akhirnya dia masuk Islam, dan pada suatu hari dia meninggal. Dan orang-orang Habasyah tak tahu pun raja dia orang Islam. Habasyah adalah negara Kristian, tak tahu pun raja dia Islam. Jadi dia disempurnakan seperti mana orang-orang Kristian yang lain ditanam di kubur Kristian, tetapi Nabi kata salat kan. Jadi hadzal yaum mata al-yaum akhukum rajulun salih Ashamah faqumu wa sallu. Nabi kata hari ini mati saudara kamu Ashamah, bangkit dan salat. Yang tu yang dinamakan salat ghaib. Salat ghaib. Pernah dengar salat ghaib ni kan? Salat ghaib ni, jadi salat ghaib ni tak berlaku, tidak ada hadis berkenaan salat ghaib melainkan hadis itulah salat ghaib. Jadi ulama berbincang, bila nak buat salat ghaib ni? Adakah kawan kita katakanlah dia meninggal kat Kedah kan? Kat Kedah tu dah semayang langsung, tapi adakah perlu kita salat ghaib di sini? Contohnya. Jadi ulama berbincang berdasarkan hadis ni. Ulama berbincang, kalau dia tak disolat di sana kan, Ashamah tak disolatkan di Habasyah. Jadi kalau tak disolatkan di sana, barulah kita solat ghaib. Itu pendapat pertama. Yang kedua pula, kata mungkin juga sebab tu, tapi lagi satu sebab dia ni pemimpin besar yang banyak tolong umat Islam. Kan, dia bela orang Islam yang berpindah ke Habasyah. Jadi kalau dia macam tu, baru kita solat ghaib. Ada dua pendapat kat sini. Baru kita solat ghaib. Jadi kalau tak ada dua sebab ni, tak payahlah solat ghaib kan? Tak payahlah kita solat ghaib. Melainkan dia tak disembahyangkan, ataupun dia ni seorang imam yang, ataupun seorang yang banyak berjasa kepada umat, barulah kita solat ghaib. Baik, cerita apa tadi? Okey, dia dah sampai di Habasyah. Jadi bila dia jumpa Ja'far bin Abi Talib, dia pun okey, kita dah sama ni, kita sama-sama bawa dua kapal, kita jumpa kita pergi sama-sama Madinah. Akhirnya dia jumpa Nabi di Madinah. Nabi baru habis perang Khaybar. Perang Khaybar, Nabi kata lakum hijratan. Nabi jumpa dia orang, Nabi kata korang ni dua kali hijrah. Hijratun ila Najasyi, korang dah berhijrah ke Najasyi, dan wa hijratun ilayya, dan korang dah juga hijrah kepada aku. Orang lain, orang Islam lain tak dapat ni. Orang yang berhijrah dua kali ni, geng-geng Ja'far bin Abi Talib ni. Sekali, dan yang orang lain tak dapat. Orang lain sekali je daripada Mekah Madinah. Yang dia ni